Okey. Untuk fizik KSSM untuk fizik KSSM Form 4 dan Form 5. Okey Okey, untuk makluman kamu. Semua saya rasa kebanyakan pelajar tak tahu benda ni Kebanyakan pelajar tak tahu format soalan SPM tahun 2021. Jangan kamu bila kamu tengok buku-buku yang terdapat di yang telah dijual di kedai-kedai buku tu, sebelum saya gunakan buku ataupun nak beli buku untuk digunakan di sekolah sebagai buku kerja ataupun buku rujukan, saya tengok dulu format dia. Ini ialah format soalan fizik ni secara ringkas lah, banyak kalau cerita panjang ni secara umumnya untuk format soalan fizik KSSM untuk SPM tahun 20 bermula tahun 2021. Okey kamu ada sebenarnya kalau ikutkan ada 3 paper, kertas 1, kertas 2 dan amali. Kalau tahun lepas untuk tahun lepas kertas amali ni dipanggil sebagai kertas 3. Amali ni ialah paper 3. Sekarang ni digantikan dengan amali. Di mana zaman saya dulu saya antara tahun pertama batch paper 3 tu. Batch sebelum saya tu ada peperiksaan amali dan dikembalikan semula peperiksaan amali ni untuk diketengahkan lah, sebab in terms of pelajar pelajar tu sendiri buat eksperimen, maksudnya dia merasakan macam mana pelajar tu maksudnya melaksanakan amali di sekolah dengan lebih real ialah ni peperiksaan ni. Sebelum ni paper 3 kita hanya buat benda tu semua, apa yang kita belajar kita cuma dinilai dengan sekeping kertas. Sekarang ni ada juga kita kena jawab soalan juga, tapi dia dinilai sekali lah dengan apa yang kamu laksanakan semasa dalam amali tu. Dulu paper 3 ni, yang ni dulu paper 3. Dan kalau saya selalu saya ingatkan pada pelajar saya lah, ni tahun yang terakhir tahun 2020 dulu, paper 3 tu ialah nyawa kepada kamu. Maksudnya kalau paper 3 tu tak dapat skor, maksudnya habis lah. Tapi sekarang ni dah digantikan dengan amali, tapi saya pun tak pasti dalam keadaan sekarang ni kan macam mana amali ni nak dijalankan dalam keadaan yang macam gini, kita pun tak tahu Kalau ikutkan kita akan mula sekolah selepas cuti pertengahan tahun kan. Tapi kita pun tak tahulah apa yang akan jadi tu, kita terpulang pada Kementerian Pendidikan untuk tentukan Okey, untuk kertas 1 kita ada aneka soalan, 40 soalan, 40 markah. Untuk kertas 2 kita ada bahagian A, 8 soalan dan berangkumi 60 markah. Ni paper 2 tau Hari ni saya nak cerita pasal paper 2, tapi tak semua saya akan cerita pasal masa agak singkat dalam 1 jam saya tak boleh cerita semualah. Okey, untuk kertas 2, ni benda ni penting ni. Pelajar tingkat 4 mesti tanya, kenapa kita kena tahu format soalan ni? Sebab tak kira lah peperiksaan pertengahan tahun ke, peperiksaan akhir tahun ke apa-apa peperiksaan, kecuali ujian bulanan sepatutnya guru kamu kat sekolah kena buat soalan mengikut format terkini dalam fizik KSSM ni 20 tahun 2021. Ni dulu KBSM, sekarang KSSM, ada format baru. Dan format tu sebenarnya tidak ada banyak berubah dengan format lama, cuma kedudukan soalan saja yang berubah. Kita ada soalan bahagian A, kita ada soalan bahagian B, di mana bahagian B ni bermula daripada soalan bahagian B. Nanti kamu jangan pelik, bila kamu jangan pelik pula bila kamu dapat kertas soalan nanti. Soalan bahagian B ni soalan esei ada 2 soalan. Satu soalan ada 20 markah dan jawab satu soalan. Okey, dan ada soalan bahagian C, satu soalan markah dia 20. Ni dua-dua ni B dan C ni soalan esei lah, kita kena jawab dalam test pad. Dan soalan B kita boleh pilih satu soalan, dan soalan C ni wajib jawab, dia cuma ada satu soalan. Untuk tahun SPM yang sebelum ni KBSM, SPM berakhir pada tahun 2020, bahagian C ni kita boleh pilih. Sekarang ni bahagian C ni tak boleh pilih. Okey, bahagian B dia kena jawab. Maksudnya kalau dulu dia akan bagi soalan bahagian contoh bahagian B bagi form 4 dan form 5. Kalau kamu tak tahu form 5, kamu boleh jawab form 4. Okey, yang topik form 5 kamu boleh jawab topik form 4 lah. Contoh kalau bahagian C dulu dia bagi form 4 dan form 5, boleh pilih salah satu nak jawab. Tapi sekarang ni soalan bahagian C ni wajib jawab. Di mana soalan bahagian C ni ialah soalan yang biasa pelajar sukar untuk skor soalan yang kita panggil soalan bahagian C ni, yang dulunya dia bahagian B dulu ditukar posisi, dulu dekat bahagian B, sekarang tu tukar di bahagian C. Ini nama soalan ni soalan jenis modifikasi. Modify. Fizik tak ada soalan macam PT3.
PT3 ni kan kita ada satu soalan reka cipta yang kita perlu lukis apa semua tu kan. Kita tak ada soalan macam itu. Sebab soalan kita memang daripada dulu dah ada soalan modifikasi. So tak perlu untuk ada soalan reka cipta dan sebagainya, dan disebabkan soalan modifikasi ni dah lama ada. Disebabkan soalan modifikasi ni memang dah lama ada dalam fizik. Dah lama dah. Kebat ni dah lama dalam fizik, dah lama ada. Sebab kita kena modify. Dan soalan bahagian B, kita panggil dia soalan jenis decision making, membuat keputusan. Membuat keputusan. Okay, right. Okay, saya nak tunjukkan sikit kertas soalan mengikut format yang terkini. Nak katakan betul-betul 100% ikut format tu saya sendiri. Kalau kamu boleh cari dekat kedai-kedai mana yang kamu jumpa, kamu carilah. Memang tak ada lagi setakat ni. Ataupun guru ke, ataupun buku-buku mana yang mengikut format yang 100% totally sama dengan format kertas soalan KSSM ni. Saya cuba buat sendiri, di mana nak kata 100% sama tu taklah, tapi bolehlah untuk hari ni untuk first view view pertama kamu. Saya yakin lah, terutama pelajar yang berada di macam saya daripada negeri Perak kan. Negeri Perak PKP pun kita mula masa KL dan Selangor PKP, di Perak masih lagi PKPP. Maksud kami sempat lagi lah untuk laksanakan peperiksaan akhir tahun, awal tahun sebelum ni. Macam yang kesian untuk pelajar-pelajar Selangor dan KL tu yang tak sempat kan. Kebanyakan pelajar Selangor dan KL tak sempat untuk melaksanakan peperiksaan. Saya tak pasti sempat tidak untuk peperiksaan akhir tahun lepas pun. Saya tak pasti kamu sempat atau tidak lah. Di mana problem kamu sebenarnya bukannya konten. Pengisian konten ni maksudnya bukannya masalah kamu tak tahu. Masalahnya kamu tak biasa lagi dengan soalan. Bukan kamu je, satu Malaysia begitu. Semua begitu. Semua tak biasa lagi, tak pernah, bukan ada yang tak pernah tengok soalan lagi kan. Dia tak pernah tengok soalan lagi. Okey, saya nak sekejap saya stop sharing yang ni. Kita nak share sikit. Kita nak share. Ni contoh je lah contoh. Saya nak share contoh soalannya. Saya sendiri cakap bukan totally sama dengan format, tapi saya cuba yang terbaik lah. Untuk sama setelah saya bincang dengan partner-partner saya kan, rakan-rakan tim saya. Okay. Ni contoh Okey, kita tengok betul. Semua nampak Okey, dalam soalan fizik, muka depan tu lain cerita lah ni saya pergi terus pada muka surat 2 dalam paper SPM, kita ada depan ni kita ada formula tau. Kita ada rumus di hadapan. Okey, semua nampak Cikgu Mas okey? Nampak Ada Cikgu Mas? Ya, ada. Ada, okey, right. Okey kita ada formula dekat depan. Ni formula yang saya bagi ni sepatutnya ada sambungan lagi lah. Masa saya buat peperiksaan awal tahun, peperiksaan tengah tahun kat sekolah tu, ada sambungan lagi. Sebab kalau ikut formula yang ada dekat sini, tak ada formula gravitational. Banyak pelajar tanya saya, topik chapter 3 gravity tu berapa banyak rumus yang akan masuk. Gravitational topik paper 3 tu, saya boleh kata dia topik yang agak sukar agak lah. Sebab bagi guru-guru fizik di seluruh Malaysia ni, topik gravitational tu ialah topik yang pertama sekali. Tahun pertama kita mengajar dia tahun lepas lah. Untuk KSSM tu chapter 3 untuk form 4 form 4 chapter 3 itu topik gravity tu, kegravitian, gravitational, itu ialah topik yang pertama sekali. Yang pertama sekali masuk dalam silibus. Dulu tak ada topik tu gravitational tu. Dan saya sendiri cakap tak ada siapa pun yang tahu berapa banyak formula dalam topik gravity tu akan dimasukkan dalam ini. Mungkin 3, 4 ke 5 ke saya tak pastilah. Saya cakap benda yang saya tahu, saya tak tahu, saya tak akan beritahu kat sini. Sebab saya tak ada siapa lagi yang tahu berapa banyak formula topik gravity tu akan dimasukkan di hadapan ni. Okey. Yang pertama, bila kamu tengok kertas soalan, dan saya percaya naik cuti nanti kebanyakan sekolah akan buat peperiksaan pertengahan tahun kan. Okey. Kamu tengok dulu formula dekat depannya. Nampak ada banyak formula, ada topik, ada formula chapter 2, ada chapter 3, chapter 4 dan sebagainya kan. Ada formula ataupun rumus-rumus di hadapan ni, kita kena gunakan semaksimal yang mungkin. Kita kena maximize the use of formula di hadapan ni. Maksudnya formula ni bukan semua ada, tapi kita boleh membantu kita untuk jawab. Tak semua. Dan selalunya untuk pertama kali jawab memang kamu tak perasan benda ni. Biasalah kita tak pernah tengok soalan kan, tiba-tiba tengok rupanya
ada formula kat depan. Tapi tak semua formula tu ada, tak semua formula tu ada, Okey, kita pergi tengok soalan yang pertama bahagian A. Okey, soalan 1 hingga soalan 8 ialah soalan struktur. Di mana soalan struktur ni macam-macam jenis adalah. Ada soalan macam ni tanya definisi. Okey. Ada sedikit pengiraan. Kan? Macam soalan ni, contoh soalan gravitation ni. Gravitation ni biasalah, kalau soalan gravitation ni dia tak lari daripada soalan pengiraan ni. Okay, cuba kita tengok sikit. Pengiraan, soalan-soalan pengiraan ni biasa berapa markah? Cuba tengok, 2 markah je bang. 2 markah, sini 2 markah. Tengok, ada 2 markah je. Okay, tak banyak. Lepas tu ada soalan definition lah. Definition perlu nampak? Definisi perlu. Kalau untuk form 4, form 5 dah banyak lah definition sepatutnya kamu tahu kan. Untuk form 4 kita, kalau saya percayalah form 4 untuk kebanyakannya pelajar form 4 dalam satu Malaysia ni lah, satu Malaysia, saya berani cakap satu Malaysia lah, baru masuk chapter 3. Baru masuk chapter 3 ataupun mungkin dah habis chapter 3 ke nak masuk chapter 4 kebanyakannya macam itu. Okay, dan chapter 3 ni kalau kita belajar secara online ni belum tentu kita boleh faham dengan jelas pasal dia banyak sangat formula dia kan. Okey, nampak ada soalan ramalkan. Okey, lepas tu ada ini tak ada apa lainnya. Okey, contoh lain lagi. Ni ada definisi, nampak banyak definition. Nampak? Ini soalan apa? Ini soalan comparison. Ada bandingkan. Lepas ni nanti saya akan ambil 2 topik dalam chapter 2 physics topik dan saya akan tunjukkan macam mana kita nak buat perbandingan dan sebagainya. Tapi saya cakap saya tak boleh review semua pasal tak cukup masa. Saya cubalah mana yang saya mampu. Ni nampak kita ada soalan comparison. Kita ada soalan perbandingan. Sebab itu saya cakap dengan pelajar saya. Pelajar saya sepanjang saya 10 tahun mengajar ni, 10 tahun dah saya mengajar seorang pelajar saja yang pernah gagal bawah tangan saya. Sekali je. Lain tak pernah lagi yang gagal lah. Pelajar yang gagal tu sebab apa? Saya tak boleh bantu dia sebab dia ada masalah bahasa. Dia matematik bagus tapi dia sebab saya di sekolah saya mengajar 2 language lah. Biasa saya akan mengajar dalam bahasa Inggeris kat sekolah kan. Tapi saya orang Melayu, jadinya saya boleh bercakap, maksudnya mengajar bahasa Melayu pun boleh lah. DLP kan, 2 language program tapi biasaannya saya akan gunakan bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu pun tak ada masalah, sama je. Boleh Sains ni tak ada, gunakan bahasa apa pun sama je. Principle, law yang kita pakai masih lagi sama Tengok kita ada soalan comparison, compare. And then kita ada sikit soalan relationship. Lepas ni saya nak ajar macam mana buat relationship. Dengan adanya soalan berbentuk comparison, compare and then relate ni, sepatutnya kamu tak boleh gagal. Kamu tak boleh gagal dalam fizik. Sebab soalan comparison ni ada banyak. Dia ada dekat sini dan dia ada dekat soalan essay pun ada. Dan soalan comparison ni, kita cuma compare benda yang ada kat gambar je. Benda yang ada di dalam gambar. Pelajar kalau masa saya untuk periksa pertengahan tahun tu, ada pelajar panik tau, dia macam tak tahu comparison ni nak compare apa, compare formula ke apa, padahal kita compare kat sini je. Kita cuma compare apa yang ada dalam diagram kan. Comparison kalau benda kat dalam diagram, saya rasa kalau bagi budak sekolah rendah pun dia boleh buat sebab benda tu ada kat dalam ni. Contoh nombor, compare specific capacity, compare the temperature, contoh kan. Okay, and then kita ada sikit soalan relationship. Dan ni kita ada soalan macam berbentuk beginilah, explain the working principle kita panggil. Explain cara kerja macam mana sesuatu situasi ataupun sesuatu alat itu berfungsi Okay, right. 6, soalan 6 ni ada. And then kita ada soalan kita ada soalan comparison. Nampak banyak soalan comparison. Compare, relate. Itu je lah soalan dia. Dan ada soalan yang lain ni tak ada apalah, ni tanya definisi memang banyak lah kan. And then ada tanya sikit pengiraan. Ada contoh soalan-soalan pengiraan Okay. Kita juga ada soalan yang berbentuk decision making, soalan membuat keputusan. Kamu kena pilih salah satu ni. Okay. Ni hari ni saya tak dapat nak tunjuk semua. Okay. Ini soalan nombor 8. Dan kita tengok soalan nombor sampai nombor 8 ni ialah soalan struktur. Struktur ni maksudnya kita isi tempat kosong lah. Kita isi tempat kosong. Okay, right. Sekarang ni kalau ikutkan, kalau saya punya style, saya memang kalau ikutkan dalam masa yang agak
mendesak ni. Sekarang kita dah kritikal sekarang ni. Dah tinggal berapa 6 bulan. Kalau kita anggap yang peperiksaan ini akan dijalankan pada hujung tahun, kita cuma ada 6 bulan ni. So kita kena biasakan diri kita dengan banyak soalan-soalan yang mengikut format SPM yang terkini. Itu saya highlight sekali lagi, yang terkini. Kalau nak beli buku rujuk, buku kerja ataupun buku latihan pun kena tengok betul-betul. Banyak soalan yang tak ikut format lagi dekat dalam yang ada dekat dalam pasaran Okey, contoh lagi. Okey, ini soalan section B. Saya nak bagi kamu tengok soalan macam mana supaya kamu tak panik nanti bila kamu nampak kertas soalan kamu tak panik. Dan sekiranya kamu nak bersama saya dengan kelas yang seterusnya lepas ni, saya akan reveal lah satu-satu macam mana teknik dan sebagainya kan. Okey, untuk hari ni nampak contoh soalan nombor 9, nombor 10. Soalan nombor 9, nombor 10 ni dalam kita panggil dia soalan jenis decision making atau soalan membuat keputusan. Di mana kalau kita tengok, okay, nombor 1 dia tanya prinsip, and then nombor 2, nampak dia akan tanya, soalan dia simple, bagi satu gambar, tiba-tiba hanya explain the working principle. Ni soalan macam gini yang saya nak. Yang ini soalan berbentuk begini yang pelajar selalu dapat kosong markah, kosong. Sebab apa? Sebab kita belajar, kita hafal formula, kita hafal rumus tapi kita tak tahu aplikasi. Dalam fizik, bukan hanya formula itu yang penting, bukan hanya hukum itu yang penting, tetapi mengaplikasikan hukum di dalam keadaan situasi harian ataupun situasi yang diberilah. Kita kena apply. Okey, ni contoh ni nampak. Ni contoh soalan decision making. Ni dia bagi JKLM and then dia bagi 4 ciri-ciri struktur jet engine ni. Okey, and then kamu kena buat table. Nanti saya akan, hari ni saya tak sentuh ni lah pasal terlalu banyak. Hari ni saya akan sentuh benda lain. Kita kena buat table dan kita perlu jawab. Ni semua kita akan jawab kat test pad. Ni kita soalan ni and then last kali kita kena pilih mana kita nak jawab. Ini soalan contoh, soalan decision making. Okay, kalau kelas yang bersama saya lepas ni, saya akan banyak lebihkan soalan-soalan esei ni lah. Kamu jangan takut dengan soalan esei. Fizik ni benda yang paling seronok sekali. Pasal apa? Kita punya soalan esei, kita tak payah tulis panjang-panjang. Kita just tulis point form je. Tak perlu kita nak tulis panjang sampai 2-3 perenggan kan. Kita fizik, soalan esei kita point form, table. Buat table, comparison ke apa, point form, table, itu saja. Kita tak payah nak tulis panjang-panjang, lebar apa semua, tak nak. Sebab orang fizik ni dia lebih, kita memang tak suka baca panjang-panjang. Kita nak tengok benda yang ada je, point penting yang ada di dalam soalan. Okey, contohnya ni ada sikit soalan calculation lah. Okey, dan ni soalan nombor 9. Okey, ada soalan nombor 10. Pun sama juga. Okey, soalan nombor 10 ialah soalan decision making, soalan membuat keputusan. So kita kena pilih satu lah. Okey, dan soalan C. Nampak soalan C? Soalan C ni kita panggil dia soalan modifikasi tau. Modification punya soalan. Okey. Okey, ni tak ada apalah, dia tanya maksud. Okey, dan dia ada soalan berbentuk begini, nampak? Ni. Dia bagi satu gambar kan. Lepas tu dia tanya, okey, lampu filamen tersebut didapati menghasilkan cahaya malam sebagai jurutera elektrik di power system consulting. Cadangkan pengubahsuaian modification ataupun pengubahsuaian yang boleh dibuat kepada struktur lampu filamen dalam rajah 10.3 supaya ia boleh menghasilkan cahaya yang lebih cerah. Berdasarkan terangkan pengubahsuaian berdasarkan ciri-ciri gegelung, ciri-ciri gas. Markah berapa? 10 markah. Apa kesilapan kita? Ialah kita banyak habiskan masa dengan menghafal formula, buat soalan calculation, tapi kita tak buat soalan-soalan macam ni. Nampak? Soalan calculation tadi kamu tengok berapa markah? 2 markah, 4 markah. Soalan-soalan berbentuk ni, soalan teori ni ataupun soalan konseptual ni, markah 10 esei, soalan esei. Fizik ni, mentality kita kena ubah. Kita jangan ingat fizik ni sama dengan math. Dalam fizik memang ada math. Tapi fizik, nombor 1 yang penting ialah hukum, law, konsep. Okey. Yang kedua ialah formula. Yang ketiga ialah aplikasi daripada konsep itu. Itu paling penting sekali. Sebab soalan-soalan berbentuk macam gini, kalau kita tak tahu aplikasi nak apply, macam mana nak jawab semua, kita takkan boleh skor dalam fizik ni. Yang penting kita nak tahu bila nak jawab tu, kita kena tahu apa? Teknik dia lah. Teknik dia macam mana nak jawab soalan-soalan begini. Sebab
Kita kena lakukan, kita kena mulakan daripada sekarang, sebab kalau kita tak mulakan daripada sekarang, memang problem lah, pasal kita tak biasa jawab kan. Contoh, saya bagi contoh senang lah. Datuk Lee Chong Wei Lee Chong Wei tu, saya ingat tu masa saya sekolah menengah tu, Lee Chong Wei tu umur dia 19 tahun, dia dah jumpa dengan champion dunia tu. Nama dia Chen Hong time tu. Dia jumpa. Dia dah masuknya, dia dah main masa, tapi dia kalah teruk dalam final. Saya ingat masa tu Open Malaysia. Nampak, umur 19 tahun dia dah biasakan dengan keadaan sebenar. Kalau dia masih main lagi kat dalam Liga Malaysia dalaman, tak mungkin dia boleh jadi champion juara dunia. Atau bukan juara dunia tak pernah, apa nama, ranking nombor 1 dunia. Sebab apa dia buat? Dia kena banyak tournament. Dia banyak latihan yang setaraf dengan dia. Sama dengan kita juga. Kita kena selalu buat soalan-soalan yang berformat SPM. Bukan sama ada soalan SPM ke apa. Sebab soalan SPM, KBSM dah lain kan. Sekarang ni silibus baru. So kita kena buat soalan-soalan yang ikut format yang terkini lah. Seakan-akan sama dengan format. Kita kena selalu buat. Bila kita selalu buat, bila kita jumpa dalam keadaan sebenar, itu kita tak panik, kita relax. Maksudnya kita ada teknik, kita ada sedikit knowledge, kita boleh jawab. Ataupun ada banyak knowledge lagi baiklah. Okey, itu saja. Saya nak masuk semula pada saya punya PowerPoint. Okey, saya nak masuk saya punya PowerPoint. Alright. Saya nak bagi tengok contoh Boleh Okey, saya dah bagi view tu. Saya dah bagi view kat kamu. Kita nak tengok sikit. Alright. Okay, kita nak tengok sikit contoh lah. Contoh soalan tak bagi semua. Kalau cerita semua ni sampai pukul 12 tak habis ni. Banyak sangat nak ceritanya. Saya kalau kat sekolah biasanya kalau 1 jam, masa 1 jam pun biasa saya akan ambil lebih sampai cikgu lain marah. Biasa fizik ni kita banyak benda nak cerita sebab kita ada konsep, kita ada hukum, kita ada prinsipal dan kita ada aplikasi. Aplikasi ni yang selalu orang ambil, kalau dalam bahasa Indonesia kita panggil ambil enteng mengambil mudah aplikasi yang ada dalam buku teks fizik kan. Ni buku teks fizik. Buku teks fizik kan. Dekat tempatnya lah contoh. Bagi saya banyak pelajar tanya saya, cikgu saya nak beli buku rujukan mana bagus cikgu? Sebenarnya yang paling baik ialah buku teks. Buku teks KCSM saya tak pernah tengok buku teks yang paling baik macam ni. Memang betul-betul dalam buku teks tu siap bagi contoh teknik, bukan masalah teknik menjawab, bukan cara-cara pengiraan, calculation semua ada. Sebelum ni tak adalah detail macam ni. Tapi buku teks fizik yang KSSM ni sangat baik bagi saya. Sangat bagus. Alright. Hari ni saya nak pergi 2 topik je. Saya nak masuk 2 topik, iaitu topik yang pertama saya nak masuk pasal Indonesia. Indonesia ni chapter 2.4, subtopik 2.4 fizik form 4 saya ambil form 4 lah pasal dalam ni pun ada form 4 kan. Okey. Bila sebut Indonesia, masing-masing kata alah Indonesia senang cikgu. Okey, tengok Indonesia memang senang, memang mudah. Antara topik yang termudah dekat dalam fizik ni Indonesia lah. Tapi masalahnya mudah untuk mengingat, tapi bila jawab tak tahu. Sebab apa? Tak biasa tengok soalan. Itu je problem dia. Sebab kamu semua saya tahu yang dalam grup yang bersama dengan saya pada hari ini semua bijak-bijak kan. Saya cakap dalam fizik, selagi kamu boleh membaca, selagi kamu boleh mengira kan, kamu boleh lulus. Tapi untuk dapat C ke atas tu kena usaha sikit lah. Ada teknikal dia, ada teknik-teknik dia untuk dapat grade daripada C, dan sampai ke A tu ada teknik-teknik dia lah. Okay, right. Inertia is the tendency of an object to remain, ni sudah tak selang ni okay, remain at rest or if moving to continue its motion in a straight line at uniform velocity. Okay, dalam bahasa Melayu dia kata inertia adalah kecenderungan sesuatu objek untuk kekal pegun atau jika bergerak yang meneruskan pergerakannya dalam garis lurus dengan hal laju seragam. Maksudnya, contohlah, kalau kat sekolah biasa cikgu bagi contoh apa? Indonesia, contoh-contoh yang biasa guru sekolah bagi ialah contoh kita yang paling mudah sekali duduk dalam kereta. Kan? Kamu duduk dalam kereta dengan ayah kamu, okay, contoh ayah kamu bawa kelajuan 100 km sejam. Tiba-tiba ayah kamu apply brake. Apply brake, what is the meaning apply brake? Apa maksud apply brake tu? Apply brake tu ialah untuk mengubah daripada gerakan objek situasi yang sedang bergerak kepada situasi berhenti.
tekan brake ni maksudnya kita nak berhenti. Tiba-tiba ayah kamu tekan suddenly, your father apply the brake and then apa berlaku pada kamu? You will be thrown forward. Kamu akan bergerak ke hadapan. Kan? Kenapa kamu gerak ke depan? Sebab ni. Sebab kamu ada tendensi, kecenderungan objek untuk tetap pegun atau sekiranya kamu sedang bergerak, kamu hendak meneruskan gerakan kamu. Itu pasal kamu kamu duduk dalam kereta, maksudnya kamu sedang bergerak bersama dengan kereta. Kenapa bila ayah kamu tekan brake, kamu still nak bergerak? Sebab apa? Sebab kamu ada tendensi, kecenderungan untuk bergerak lagi. Itu pasal kamu masih bergerak ke hadapan. Itu ialah aplikasi yang paling simple dalam kereta. Dan macam mana kamu nak mengurangkan pergerakan kamu ke hadapan itu? Ialah dengan menggunakan seat belt, tali pinggang keledar ataupun tali keledar, pinggang keledar tali keledar keselamatan lah. Okay, seat belt. Sebab apa? Seat belt ialah aplikasi kepada inertia. Bila kita nak jawab, sungguh soalan tanya, explain what is the function of seat belt? Apa fungsi seat belt? Kita pun cakap seat belt ni untuk elakkan kita ke depan, keluar daripada kereta apa semua kan. Itu betul. Tapi mana kamu punya prinsipal? Mana kamu punya konsep dalam explanation kamu? Jadi kita akan tengok Okay. The law, hukum yang berkait dengan inertia ini ialah Newton's first law of motion. Hukum gerakan Newton yang pertama. Ini hukum pertama yang kamu belajar dalam form 4 fizik. Yang pertama sekali, Newton's first law of motion. Nampak ada apostrofi S dalam fizik. Kalau dia tanya apakah nama hukum ni tak ada apostrofi ni pun salah kalau dalam bahasa Melayu tak ada masalah lah. Melayu tak ada apostrofi kat atas kan. Fizik kena tulis tu. Newton's first law of motion. Dia cakap apa Newton's first law of motion cakap? An object will remain at rest or move at uniform velocity unless acted upon by an external force. By an external force. Okay, objek itu, sesuatu objek akan kekal dalam keadaan rehat ataupun kekal dalam keadaan bergerak dengan hal laju seragam. Ni atau maksudnya salah satu situasi lah. Sekiranya tiada daya luar yang bertindak ke atasnya. Objek akan tetap kekal dalam keadaan rehat ataupun bergerak pada laju yang seragam kecuali terdapat daya luar yang bertindak ke atasnya. Maksudnya dekat sini, Newton first law ialah hukum yang dibina, hukum yang di-create oleh orang yang nama Newton ni lah. Sebenarnya kalau ikut soalan, kita bila jawab soalan pun kita kena tengok tau. Okay, contoh, kita tengok soalan tu dia cerita pasal, memang kita nampak jelas ini soalan ni cerita pasal inertia ni. Soalan tanya, what is the concept related to this situation? Apakah konsep yang berkait dengan situasi itu? Kita pun jawab. Kita tulis hukum Newton yang pertama. Konsepnya ialah inertia. Hukumnya ialah hukum Newton yang pertama. Kita kena tahu differentiate. Kita kena tahu bezakan. So bila sebut inertia, kamu kena tahu inertia punya definition dan kamu kena tahu the law related to inertia. Apakah hukum yang berkait dengan inertia? Sebab benda-benda ni dia akan tanyalah. Kebiasaannya dia akan tanya. Okay, boleh Okay, kita pergi lagi. Okay. Bila sebut inertia, relationship ni yang kita tahu. Semakin besar jisim, semakin besar inertia. As the mass increases, the inertia increases. Itu dalam bahasa Inggeris lah. Itu nak buat macam tu. Ataupun the larger the mass, the larger the inertia. Okay, hubungan yang perlu dalam topik inertia ni, yang penting ni. Relationship yang paling penting Okay. Saya tunjuk contoh soalan. Okay. Diagram 2.1 and 2.2 shows a boy pushing a punching bag with different size. The mass of punching bag in diagram 2.2 is twice the mass of punching bag in diagram 2.1. Dua kali dia kata, 2.2 ni dua kali jisim dia. Okay, alright. Okay, kita tanya. Soalan tanya biasanya, soalan pertama dia akan tanya hukum. So kita pun jawab tanya, nyatakan hukum pertama. Ini contoh soalan yang berkonsepkan berikut format SPM lah. Contoh, saya tak ambil semua lah. Okay, contoh, dia kata, cakap, okay, an object will remain at rest or move at uniform velocity unless acted upon by an external force. Objek itu akan kekal dalam keadaan rehat ataupun kekal bergerak dalam laju seragam
sekiranya tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Kalau dia tanya inertia, lain. Inertia is the tendency of an object, kecenderungan objek untuk kekal dalam keadaan rehat atau kekal dalam keadaan untuk bergerak dalam hal laju seragam. Okey, itu kalau dia tanya pasal inertia lah. Okey, compare the difficulty, bandingkan kesukaran untuk menggerakkan kedua beg itu, kita pun tulis. Okey, difficulty to move back in diagram 2.2 greater than diagram 2.1. Kesukaran menggerakkan beg dalam rajah 2.2 lebih daripada 2.1. Untuk menjawab soalan comparison ni kita ada 3 cara. Yang pertama kita buat macam ni. Okey, kita buat macam ni. Ayat macam ni, ataupun kita boleh buat begini ya. The difficulty to move back in diagram 2.2 is greater. Cukup, itu pun boleh. Ataupun kita buat macam ni. Diagram 2.2 greater than diagram 2.1 pun boleh. Tiga-tiga tu boleh terima. Okey. Tiga-tiga ni boleh diterima dalam jawapan. Sama ada kita nak buat jawapan sini ataupun kita just nak cakap difficulties to move back in diagram 2.2 is greater. Cukup. Ada. Pun boleh. Ataupun 2.1 is lower. Pun boleh. Okey, right. Kita pergi lagi lah, contoh lagi. Compare the mass, bandingkan jisim. So, jisim dalam rajah 2.2 lebih daripada 2.1. Okey, nampak soalan D, kita ada soalan relationship. How to relate? Macam mana nak relate? Relate the mass of punching bags to the difficulty of to move the punching bags. Hubungkan antara jisim beg tumbuk dengan kesukaran menggerakkan beg tumbuk. Okey, so kita bila sebut hubung kait, kita buat macam ni ya. Macam hipotesis. Semakin bertambah jisim beg tumbuk, semakin bertambah kesukaran untuk menggerakkan beg tumbuk. Ni dengar saya cakap baik-baik. Semasa kita menjawab hubungan, jangan sesekali kita letak diagram dalam ni. Okay, kamu pun tulis, semakin bertambah jisim beg 2.2, semakin bertambah kesukaran untuk menggerakkan beg tumbuk 2.2. Kita terus pangkah jawapan kamu tu. Itu bukannya hubung kait. Hubung kait tak ada sebut diagram-diagram ni. Selalu itu kesilapan yang biasa belajar sebab tak selalu jawab, tak biasa jawab, dia akan letakkan ni. Dia letak, dia jawab, dia letakkan rajah kat dalam ni. Itu dalam SPM kita tak boleh terima lah jawapan tu. Kita tak boleh tulis diagram-diagram, tak boleh. Kita just cakap secara general je ataupun secara umumnya. Mass of the punching bag increases, the difficulty to move increases. Ataupun the larger the mass of the punching bag, the greater ataupun the higher the difficulties to move the bag. Contoh macam tu lah. Alright. Boleh sampai sini? Okey, kita nak pergi lagi. Sekarang dah pukul apa ni? Sekarang dah pukul apa? Takut saya punya saya tidur. Saya pun takut tak cukup masa kan. Saya bagi contoh Okey, saya pergi satu contoh. Cikgu. Ya? Siapa ni? Tadi yang saya tumpah tanya kalau yang rajah tadi tu kalau yang rajah tadi tak boleh pakai waktu bila? Yang tulis rajah tadi. Waktu relate, hubung kait. Oh, hubung kait. Kalau macam comparison boleh lah kan? Comparison. Kalau comparison tu tulis, tak payah sebut difficulty semua tu pun tak payah. Just cakap diagram A greater than diagram B pun boleh. Itu saja. Terima kasih cikgu. Okey, dan saya nak cakap sedikit. Ni ada pantang-pantang dia lah. Kesilapan pelajar selalu dibuat apa? Okay, saya boleh dengar suara saya. Okey, selalu pelajar dia akan buat apa? Contoh, ada beberapa konsep yang pertama masa, time, speed ataupun velocity, acceleration. Okey, contoh bandingkan masa A dan B. Kamu cakap masa A lebih cepat dari B. Dalam fizik kita pangkah soalan tu. Kita pangkah, kita tak benarkan jawapan tu. Sebab apa? Kita tak boleh cakap masa lebih cepat. Itu kalau sekolah rendah kamu boleh gunakan tu. Kita just cakap the time taken in diagram 2.2 is lower than 2.1. Lebih rendah. Just kita cakap itu saja. Kita tak boleh cakap lebih cepat, tak boleh guna. Contoh macam hal laju. Okey, lori dalam rajah 1A, dalam rajah 1A lebih laju daripada rajah 1B. Jadi hal laju lori dalam rajah 1A lebih laju daripada 1B. Tak boleh sebut begitu. Kalau kita cuma sebut greater than, lower lebih besar, lebih kecil, itu saja yang kita sebut. Kita tak boleh cakap macam hal laju, masa dan penjemputan, perkataan cepat, laju, itu tak boleh terima. Kita just simple, kita just cakap lebih besar ataupun lebih tinggi atau lebih rendah, itu saja. So kita tak perlu
nyatakan lebih cepat, lebih tu kan. Itu jangan, itu antara kesilapan yang selalu pelajar buat lah. Terutama dalam bab-bab chapter 2 ni, cerita pasal apa nama, displacement, velocity, acceleration dan sebagainya kan. Okey, kita nak bagi sikit lagi, saya ada masa 1 minit lagi dalam mak. Okey boleh cubalah. Right. Tak apa cikgu, kalau terlajak pun tak apa cikgu. Boleh banyak benda penting ni, banyak benda penting. Okey, baik. Okey, kita nak bagi lagi contoh soalan. Ni contoh soalan ni bagi saya ni soalan-soalan yang kalau anak murid saya selalu dia tinggal lah ni. Biasanya kalau banyakkan ni pelajar tak suka jawab soalan macam ni. Okey contoh. Headrest dengan seat belt ialah aplikasi dalam topik initial. Patutnya saya nak ceritakan lagi aplikasi tapi saya mungkin tak sempat lah hari ni Okey. Kalau kita belajar, kita cuma fokus dekat hukum, kita cuma fokus dekat mana? Teori, calculation, tapi kita tak tahu nak jawab soalan macam ni pun tak boleh juga. Okey, soalan yang macam mana? Explain how a headrest and seat belt can be used to reduce bad injuries during accident. Soalan simple Kamu pun tulislah apabila ada headrest, kepala tak ke belakang, kepala tak ini, apabila tak pinggang, kamu pun tulis kan. Kita tengok contoh jawapan dia. Okay, headrest to prevent injuries to the neck during rear end collision. Okay, apa nama, sandaran kepala ataupun alas kepala ni digunakan untuk mengelakkan kecederaan pada leher semasa hentaman daripada belakang. Nampak? Untuk elakkan orang tu untuk ke belakang itu function headrest kalau ada hentaman di belakang. Okey, saya percaya kebanyakan pelajar boleh jawab ini. Maksudnya dia boleh ayat kita kalau kita jawab BM ke sejarah kan kita boleh goreng lah. Fizik ni bestnya ada explanation yang goreng tu boleh terima, ada yang tak boleh terima. Macam ini kira explain ni kalau kita tak tahu, kita pun tak tahu konsep, tak tahu apa, tapi kita boleh cakap kalau headrest ni untuk prevent kita punya neck daripada bad injury semasa hantaman daripada belakang, kita boleh cakap itu. Tapi kita kena kuat kalau kita punya penerangan by, nampak? Kita ada cerita pasal apa kat sini? Kita ada cerita pasal initial. Setiap kali jumpa soalan berbentuk 4 markah macam ni biasa soalan esei tolong selitkan sedikit konsep ataupun law yang ada dalam tu. Okey, dia kata reduce the inertia of the driver. Maksudnya saya patutnya ayat panjang lagi lah. Headrest can reduce the inertia of the driver ataupun passenger during rear end collision. Reduce inertia ni satu markah. Mengurangkan kecenderungan untuk dia bergerak ke belakang atau inertia Okey ni tu panjang sangat lah. Just cakap simple reduce inertia ni ayat yang senang untuk cakap. Dia yang simple lah. Kita kena tulis ni. Sebab ada sedikit point ni kalau kita kalau marking paper ni, ini saya tanda ni keyword dia. Okay, right, kita explain lagi sikit. Contoh, cerita pasal seat belt pula. Seat belt ni cerita ni ayat pun ni saya percayalah kalau pelajar, biasa pelajar kelas saya ni boleh jawab yang nombor 3 ni. When the car stop suddenly, the seat belt provide the external force that prevent the driver from being knocked over. Apabila kereta tu berhenti secara tiba-tiba, seat belt ini untuk elakkan driver ataupun passenger itu untuk bergerak ke hadapan, thrown forward. So elakkan lah, maksudnya kita untuk elakkan kita prevent bad injury ke apa semua kita boleh jawab lah kat sini. Tapi markah kita cuma 3, mana markah satu lagi? Seat belt can reduce the inertia. Nampak ada lagi ulang sekali of the driver when an emergency brake was applied. Tali pinggang keselamatan digunakan untuk mengurangkan inertia driver ataupun passenger apabila brake kecemasan ni gorengnya ni tambahan je, tapi keyword dia semua ni keyword kena dia. Okey, ni cara-cara nak jawab soalan berbentuk macam ni. Kamu pun sebab soalan macam ni dia tak ada fix skema tau. Kadang-kadang kalau saya selalu cakap dengan pelajar saya kalau jumpa soalan 4 markah ni, kalau contoh macam kita tahu pasal Bernoulli's principle, kita tulis je prinsipal ni. Kita tulis kat bawah ni, tiba-tiba kita cakap Newton first law state that when an object is at rest, apabila objek itu kita tulis je, tambah-tambah kat bawah ni, tak ada masalah.
Dia akan tengok markah yang betul. Kalau katalah hukum Newton yang pertama tu ada dalam skema tu, dia akan tick lah. So, cara dia ialah bila kita jawab, kita selitkan sedikit konsep, dan kalau kita tahu apa-apa juga hukum yang berkait dengan situasi yang diberi, tolong tulis kat bawah. Tak cerita nak buat definition ke apa, semua buat lah. Sekiranya dalam masa skim ada, dia akan tick. Dia akan pilih lah maksimum 4 markah lah. Dah cukup 4 dah sudah lah tu. Okey Baik, kita contoh. Okey, hari ni lepas tu saya nak bagi satu lagi topik 2.7, impulse and impulsive force. Okey, jadi saya tunjuk contoh. Ni untuk yang topik ni saya tunjuk contoh soalan lain lah. Okey, right. Okey, impulsive force ataupun daya impuls. Okey. Kadar perubahan momentum dalam satu impact dalam jangka masa yang pendek. The rate of change of momentum in an impact in a short time. Tengok betul-betul dalam buku rujukan kadang-kadang tak ada yang belakang ni tu. Ni. An impact in a short time ni tak ada. Untuk saya tengok dalam buku teks saya apa-apa saya akan refer dalam buku teks. Sebab apa? Semua soalan SPM kenalah dasarkan buku teks. Takkan dalam buku teks ni boleh tak ada, maksudnya kita jawab skema lain dalam buku teks lain, tak boleh. Apa-apa definisi, konsep, hukum semua base buku teks. Itu pasal bila kamu beli buku rujukan, make sure buku teks ada kat sebelah. Terutama apabila melibatkan hukum, definisi, ni mesti ada kat sebelah. Nampak ni, saya tanda warna kuning. Pasal ada ni tak ada ada dalam, saya ada jumpa lah yang tak ada tulis. Okay. An impact ataupun an collision in a short period of time. Okay. Kadar perubahan momentum dalam satu impact dalam jangka sependek. Okay, formula dia F equal to mv minus mu over t. Okay. Okay. Dan dia punya hubungan dia, okay, bila sebut impulsive force, daya impuls, dalam kepala ni tak boleh lari dari relationship ni. Relationship ni sangat penting. The time of impact increases, impulsive force decreases. Apabila masa hentaman bertambah, impulsive force berkurang, ataupun vice versanya ataupun sebaliknya lah. Kalau time decrease, impulsive force increase lah. Kalau time of impact ni berkurang, impulsive force ni akan lebih tinggi. So, bila kamu tengok hubungan ni hubungan yang penting dalam impulsive force ni kena ada ni. Ni nampak. Ni. Macam tadi nampak, saya ajar topik inertia, apa hubungan dia cakap? Okay, dia larger the mass, dia larger di inertia. Dalam impulsive force pun relationship ni nampak ni. The time of impact increases. So, dalam impulsive force, apabila soalan itu menceritakan pasal impulsive force, saya beranilah saya cakap dengan kamu. You tengok mana-mana skema pun mesti ada benda ni. Mesti ada relate between T and F. Dan MV minus MU ni perubahan momentum ni maksudnya kita constantkan dalam kes ni lah. Kita tak ada vary apa-apa, kita cuma ni untuk kes impulsive force. Okay, ada lagi soalan nanti dulu kadang belajar tanya saya. Cikgu, macam mana cikgu boleh tiba-tiba definisi dia ada kadar pula sini? Datang mana kadar ni cikgu? Saya nak cerita panjang lagi, kalau saya cerita pasal velocity pun semua takut tak sempat kan? Tengok sekejap boleh cerita. Okay, tengok sini. Macam mana boleh dalam definisi dia cakap kadar, tengok impulsive force, daya impuls. Formula dia F, nama dia force. Apa-apa pun daya yang dah nama dia daya, unit dia confirm lah Newton. Unit dia N lah, Newton F is equal to mv minus mu over t. Mv minus mu ni ialah momentum awal akhir minus momentum awal ataupun perubahan momentum dibahagikan dengan masa. Okey, dalam fizik kita boleh buat dua definisi tu. Sama ada kita nak buat jadi kadar perubahan momentum, ataupun kita boleh juga jawab perubahan momentum per unit masa dalam satu impact dalam masa yang pendek. Okey, kenapa saya cakap fizik? Nanti saya nak cerita pun panjang Fizik kita boleh gunakan formula ni sebagai definisi pun boleh. Tapi dengan syarat bila ada bahagi kat sini, kita kena sebut per unit. Kita tak boleh sebut per. Kita tak boleh cakap perubahan momentum per masa. Salah. Perubahan momentum per unit masa boleh. Okey, soalan saya tadi soalan dia, kenapa ada perkataan kadar kat situ? Okey, apa-apa pun kuantiti fizik yang dibahagikan dengan masa kita panggil dia kadar. Contoh dia, kadar perubahan momentum. Contoh hal laju. Hal laju V equal to S over T. V
S tu sesaran ataupun displacement, bahagikan dengan masa. Displacement bahagi masa, itu pasal dia ada perkataan rate, kadar perubahan sesaran. Sebab apa? Sesaran itu telah dibahagikan dengan masa. Itu jadi dibahagikan dengan masa, ditukarkan kat situ jadi kadar perubahan sesaran. Jadi kadar perubahan momentum. Okey. Bila sebut pasal impuls, jangan lupa ni. Saya berani cakap lah. Kalau tak ada benda ni relationship ni memang buang masa je. Kamu tahu apa maksud semua, tak ada faedah kalau kamu tak tahu relationship. Sebab kita kena tahu dia punya relationship. Each topic tu ada relationship dia. Tu dalam fizik dia. Selain before kita tahu, saya lupa nak tambah yang pertama kita kena tahu definisi. Yang kedua kita kena tahu definisinya hukum sekali lah. Yang kedua kita kena tahu relationship. Yang ketiga kita kena tahu formula. Yang keempat kita kena tahu application related to the concept. Dalam buku fizik ni tolong kamu tengok aplikasi setiap satu ni kat belakang ni. Buku fizik ni dah bagus lah. Aplikasi ni dah cukup banyak, dah tak macam dulu. Memang dah cukup lengkap lah bagi saya lah. Okey. Sebab apa? Nanti kita tengok. Okey. Kebanyakan pelajar dia tak tahu beza between impulsive force dengan impulse. Dia tak tahu beza di antara impulsive force dengan impulse. Impulse ialah perubahan momentum. Sebab apa? T dibawa naik atas jadi FT. FT equal to MV minus MU. Formula untuk impulse ada dua. Sama ada kita boleh gunakan FT ataupun MV minus MU. Kita boleh gunakan dua. Salah satulah ikut clue yang diberi lah. Dan impulse ini ialah perubahan momentum. Dan kebiasaannya bila kita nak explain pasal impulse, kita kena cerita pasal macam ni time of impact kan. Kita kena cerita pasal time of contact. Masa sentuhan bertambah, perubahan momentum bertambah, impulse bertambah, velocity akhir bertambah, final velocity bertambah. Sebab apa? Ini kalau answer scheme ni dah jawab macam ni 4 markah dapat ni. Kalau cerita pasal impulse. Ni. Saya dah tahu dah, saya dah lali dia soalan macam ni. Benda ni saya dah lalu lama. Setiap tahun saya cuba perbaiki apa yang saya dapat lah untuk ni benda ni kalau sebut pasal impulse ni cerita dia. Okey, right. Impulse unit dia kg meter per second. Dia sama macam unit momentum ataupun Newton second. Dia ada 2 unit Okey, right. Kita tengok satu contoh ni soalan essay. Saya suka sebenarnya kalau saya suka buat soalan macam ni sebab soalan yang biasa budak tak nak jawab Okey, tengok contoh. Dia kata explain how pestle and mortar can be used to green food easily. Terangkan bagaimana alu dan mortar dapat digunakan untuk mengisar makanan dengan mudah. Okey. Pestle moving at high velocity is stopped by a hard mortar. Hard ni nampak ada cerita pasal hard dia makan tempat tau. Okey. Short time of impact between pestle and mortar okay, ni sepatutnya dah tak payah sebut very short ni, saya tersilap tulis kita dah cakap short time of impact between pestle and mortar. Nampak saya cakap bila sebut pasal impulsive force kita kena cerita pasal the time of impact, masa impact. Nampak short time kita cakap. And then kebiasaannya bila sebut daya impuls kita ada kaitan dengan surface area, sama ada luas sama ada permukaan itu keras ataupun permukaan itu lembut. Kebiasaannya macam gitulah. Okey, kebiasaannya begitu. Okey, and then nampak apa saya cakap? Cerita pasal impulsive force. The lower the time of impact, the larger the impulsive force. Nampak? Ada. Saya letakkan relationship yang impulsive force tadi kat sini. Baru saya dapat 2 markah. Dan saya cerita pasal permukaan sikit lah. Biasanya kalau impulsive force kita akan cerita pasal permukaan lembut ataupun keras. Dan last kali ni jawapan goreng lah. Nampak? The food to be crushed easily. Makanan itu senang dihancurkan. Ni jawapan macam gini kamu boleh buat sendiri. Tapi antara 2-3 ni ni kena selitkan konsep. Ni contoh soalan-soalan yang berbentuk 4 markah. Okey, tengok macam ni soalan pasal impuls. Bila sebut impuls, kalau mak bapak kamu, parent kamu yang ada main golf, dia tahulah, cuma tanya ayah kamu. Ayah, follow through tu apa ya? Ayah kamu mesti tahu punya. Follow through. Follow through ni teknik yang dalam golf. Bila kita pukul bola golf, kita kena lajakkan sikit tangan kita tu. Okey? Ataupun contoh macam pemain bola sepak. Nak sepak bola tu bagi jauh, kita kena lajakkan sikit kaki kita tu. Lambungkan sikit kaki kita tu selepas kita sepak. Why? Okey, bila sebut ingat bila sebut impulse ingat follow through. Ini saya bagi kamu clue ni. Follow through impulse. Impulse bukan impulsive force Tak ada cerita langsung pasal impulsive force. Selalu kesilapan belajar
bila sebut cerita pasal follow through ni lebih pada sport lah, bola sepak, hoki ke apa semua ada follow through ni. Okay, tapi yang paling jelas golf lah. Okay, buat cerita dia. Time of contact increase, nampak? Ini yang yang saya bagi tadi. Change of momentum increase. Impulse increases. Impulse bertambah, final velocity bertambah. Ni nampak? Jawab yang merah ni nampak markah apa? Tak payah, ni yang ni tak payah kita pun tak apa, nampak ni. Ni keyword dia. Sebenarnya yang benda yang merah saya tulis ni ialah nota yang saya bagi tadi lah. Ini. Yang ini kalau soalan pasal impulse saya berani je, saya garanti je. Biasa budak kadang satu markah pun tak dapat jawab. Pasal apa? Soalan itu dia cerita pasal impulse. The question not ask you to explain about impulsive force. Dia cerita pasal impulse. Impulse dengan impulsive force. Saya bagi clue lah Bila soalan pasal impulse, tolong ingat perkataan follow through. Biasanya dalam sukan, kita kena lajakkan sikit tangan sebelum balik bola ke sepak ke apa. Bila sebut masa, kenapa kita perlu panjangkan masa kita menyepak? Itu dia relate dengan impulse. Dia bukan relate dengan impulsive force. Tak ada langsung cerita pasal impulsive force di sini. Nampak? Tak ada langsung. Okay? Alright. Okay, ni saya bagi contoh lah. Ni soalan pengiraan saya tak sempat nak tunjukkan ni. Masa pun dah 30 minit lagi. Saya lebih kurang dalam apa ni? Saya tambah, tak apa dah saya tunjukkan sikit lah soalan calculation sikit. Sekejap lagi saya nak pergi part yang penting ni, saya nak pergi part modification. Cikgu Mas boleh ke Cikgu Mas? Boleh cikgu, boleh cikgu. Boleh teruskan. Boleh alright. Okey. Tak apa. Tambah sikit. Okey. Okey, kita tengok yang ini. Okay, right. Kita tengok Okey, nampak? Saya bagi contoh lah, bagi contoh soalan soalan mudah-mudah je. Okay, the time taken, masa untuk the time taken to stop his motion. Ada apa ni? Contoh. Okey, right. Dia kata Raja 3.3 menunjukkan seorang budak lelaki berjesi 60 kg melompat turun dari pentas. Dia mendarat di tanah simen dengan laju 6 meter per saat. Okey. Jisim 60 Okey. Clue yang diberi kat sini ialah jisim dan halaju. Okey. Tolong kamu kena faham Tengok ayat dia apa. Mendarat di tanah simen dengan halaju 6 meter per saat. 6 meter per saat ini ialah halaju awal sebelum dia mendarat. Bukannya selepas mendarat tiba-tiba dia berjalan lagi. Itu bukan. Itu maksudnya itu halaju akhir. Sekarang ini dia mendarat dan seterusnya dia berhenti. Apa maksud mendarat dan berhenti? Bila dia landing, lepas tu dia stop, maksudnya the final velocity is equal to 0. Itu selalu pelajar salah. Pelajar tak tahu kat mana lagi satu V, selalu tanya saya, cikgu, mana satu lagi V tu? Yang ada, dia kata yang ada V je, U tak ada. Sebenarnya yang dibagi ni ialah initial velocity. Yang tak nampak itu ialah final velocity, kosong. Kita pergi tengok contoh. Okay, and then dia bagi time taken 1.0 second, dia kata masa hentaman lah. Kita panggil ni the time of impact ni kita panggil dalam bahasa Inggeris, kita panggil masa hentaman lah. Okay, and then kita masuk formula. Apa-apa pun, macam mana pro hebat pun kamu, tolonglah tulis formula dulu. Tolong tulis formula dulu, and then kita masukkan formula, kita akan dapat nilai dia begini. Tiba-tiba saya dapat negatif kat sini. Alamak, kita pun pening lah. Kita dah biasa jawab math kan, jawab soalan apa semua, mana dia jawab dapat negatif. Contohlah alamak, tiba-tiba dapat negatif. Ni salah ni. Tukar balik. Saya pun tukar. Okey, negatif 6 ni saya bawa ke depan. Jadi okey, bila negatif saya buang, saya dapat positif lah. Okey, positif, lega dapat positif. Ingat V kita, U kita, memang kita akan dapat answer kita negatif pasal kita punya initial final kita 0. Kan, final velocity kita 0, kita akan dapat negatif. Ada masalah dalam fizik? Tak ada masalah pun dengan negatif tu. Kita cuma tambah di belakang jawapan kita. Ini wajib ada Kalau kita dapat jawab, contohnya dia suruh kira velocity, dia suruh kira force, dia suruh kira work done, kita dapat negatif. Kan? Jangan takut dengan negatif tu. Negatif ni menunjukkan arah yang bertentangan. Daya impuls memang arah bertentangan. Contohnya kalau kita tumbuk pintu, macam mana kita rasa sakit? Sebab dia ada reaction balik kepada tangan kita. Itu pasal kita rasa sakit.
Okey, saya tersempat nak cakap tadi. Bila sebut daya impuls berkait dengan hukum Newton yang ketiga. Newton third law of motion menyatakan every action has a reaction. Setiap tindakan tu ada tindak balas balik. Itu pasal dapat negatif. Sebab apa? Ada tindak balas balik. Negatif, opposite direction. Tak ada masalah pun. Dalam fizik, kalau jumpa jawapan negatif, tambah je belakang. Opposite direction. Maksudnya pada arah. Kita perlu menyatakan arah kat belakang ni. Kalau contohnya kita tahu kalau arah dia ke kiri, kita kena kata lah to the left ke apa. Tapi kalau kita tak tahu, just kita cakap in opposite direction. Kenapa kita perlu nyatakan arah di situ? Kecuali dia positif. Kalau positif tak payah nyatakan arah. Tapi kalau negatif perlu nyatakan arah. Kalau tak dapat, kosong kat sini. Kat sini dapat satu markah, sini kosong. Sebab apa? Force, daya is a vector quantity. Daya ialah quantity vector. Vector quantity is a physical quantity that has magnitude and direction. Nampak? Ada direction. Negative sign membawa maksud opposite direction. Atau arah bertentangan lah. Kalau kata gerak kanan, arah ke kiri, atas, bawah kan. Tapi tak tahu kita buat opposite direction ni. Opposite direction saja. Okay. And then ni penerangan sikit. Dia kata terangkan bagaimana budak itu dapat mengelakkan cedera lutut. Okay, dia kata bengkokkan kaki. Nampak? Menambah masa hentaman, increase the time of impact, reduce impulsive force. Kalau kita bela cakap ni, saya tak tahu ni nak tulis apa ni. Tapi saya cuma ingat, kalau masa hentaman bertambah, impulsive force berkurang. Okay, dua ni katalah tak tahu nak jawab apa. Kita jawab dua ni dan kita dapat 2 markah kak. Soalan explain ni kak, bang. Biasa nak dapat 1 markah pun susah kak. Pasal tak tahu nak jawab macam mana. Kita pun cerita sampai 3 perenggan. Jawab soalan explanation 4 markah sampai 3 perenggan jawab. Sekali cari mana point dia, langsung tak ada. Fizik jawab by point je, tulis dash, buat dash, jawab point je. Tak payah kita buat essay panjang-panjang. Kebanyakan yang, sebab apa? Kebanyakan yang mengajar fizik ni cikgu lelaki. Cikgu lelaki ni mana suka tengok jawapan panjang-panjang. Jawapan pendek-pendek je, kalau boleh yang penting pendek. Dan kita nak jawab yang betul lah. Itu tak adalah, itu contoh je, analogi saya je lah. Tapi jawapan fizik tak perlu jawab dalam esei panjang-panjang. Ini kita kategorikan sebagai soalan esei, tapi tak perlulah jawab panjang-panjang. Jawab dalam point form saja. Okey. Saya nak bagi satu contoh. Saya sempat yang terakhir sekali. Saya nak bagi satu contoh berbentuk soalan sorry, ini bukan soalan decision making Ini sebenarnya tak apa, kita betulkan sekejap. Ini sebenarnya soalan berbentuk modification ni. Ini modification ni, sebenarnya soalan modifikasi. Okey. Soalan modifikasi ni saya dah tunjuk tadi kan. Ini soalan nombor 11. Dalam format terbaru terkini ni soalan nombor 11. Okey, dia kata Kajah 10.4 menunjukkan model penanam cerucuk yang digunakan di tapak pembinaan. Anda diminta untuk mengubah sesuai model cerucuk sehingga kerja-kerja penimbunan di tapak binaan akan lebih efisien. Okey, lepas tu dia bagi nyatakan terangkan pembasuhan berdasarkan aspek berikut. Okey, dia kata dari segi jisim, dari segi ketinggian cerucuk, kekerasan, kuasa enjin dan bentuk cerucuk kan. Okey, kalau soalan begini kita kena buat table. Ni cara dia, kita buat table. Ni essay kita table je, kita bukan buat jawapan panjang-panjang pun. Kita ada modifikasi, kita ada reason. Okey, contoh. Nampak apa yang saya tanda merah-merah ni? Jisim pelantak cerucuk mestilah besar. Contoh dapat membekalkan daya yang besar. Kesilapan pelajar, apa dia buat? Dia tulis nombor sini. Jisim pelantak cerucuk 1 tan. Membekalkan daya 1000 Newton. Tak payah. Kalau jawab, ada tulis nombor je kat sini, kita pangkah terus. Kita just cakap simple. Higher or lower. Larger or smaller or bigger, itu saja dia cakap. Small or big. Itu saja. Nampak? Jisim cerucuk besar menghasilkan daya yang besar. Ketinggian, the height of pile must be high. Mesti tinggi, menghasilkan daya graviti, tenaga kepayaan graviti yang tinggi. The pile driver must be high. Okey, nampak tak? Soalan dia yang relate dengan passive force yang ini je, yang lain semua tak ada relate pun. Nampak? Ni reason dapat mengurangkan daya impuls, menyingkatkan masa
hentaman nasi impak dan menghasilkan daya impas yang lebih besar, produce large impulsive force. High power engine, lebih banyak kerja peranan. Okay, nampak? Ini jawapan goreng ni. Ini goreng. Goreng ni apa maksudnya? Jawapan ni kita boleh fikir sendiri. Tak ada cerita pasal fizik pun. Ada juga setengah jawapan ni kita boleh jawab tak ikut konsep pun boleh. Tapi tak banyak lah. Okey, bentuk celucuk tajam, mengurangkan luas permukaan dan meningkatkan tekanan. Okey. Nampak apa saya buat kat sini? Saya dulu ada pelajar saya, kadang-kadang kita faham lah. Kadang-kadang kamu kat sekolah, kamu tak nak masuk kelas sains pun cikgu suruh masuk kelas sains kan. Pelajar ni memang tak minat betul dulu saya ada. Cikgu, datang jumpa saya cikgu. Saya memang tak minat cikgu. Saya tak tahu mau jawab ini macam mana cikgu. Saya ingat dia cakap, tak tahu mau jawab macam mana. Saya kata macam ginilah. You nampak ini kan? Kamu yang penting jawapan kamu mesti ada higher or low. High low. Dia pun tulis high low mesti besar. Dia pun tak tahu apa dia jawab tau. Dia pun tak tahu apa dia nak jawab. Tapi dia kata, yang saya cakap dengan dia, okey, bila kita tengok ada ciri-ciri, mesti kita sebut. Contoh macam keras ni tak payahlah kita sebut high lower kan, mesti keras ataupun lembut. Ikut kesesuaian soalan lah. Tajam lawannya tumpul. Dia pun tak boleh sebut large, small. Tiba-tiba dapat result seperti cikgu, saya dapat kredit cikgu C. Kata, cikgu cakap apa? Soalan modifikasi ke apa semua, yang penting mesti letak belakang higher, high low. Okey. Saya jawab itu saja cikgu, tiba-tiba dapat C. Saya pun terkejut, boleh dapat C ya. Saya pun tak sangka. Sebelum ni memang tak pernah lulus, semua maka ada 20 je. 20, 30 macam tu kan. Itu pasal itu untuk orang yang tak tahu untuk orang yang tak tahu tu dalam keadaan yang terdesak. Kalau kamu dah tahu konsep apa, saya dah bagi sikit teknik ni, kamu boleh cuba untuk menjawab dengan betul. Okey, saya ada banyak lagi lah technical yang saya tak reveal kat sini. Mungkin untuk kelas yang katalah kelas yang seterusnya kita mungkin boleh jumpa lah. Kalau ada yang berminat untuk menyertai kelas yang bersama dengan grup Cikgu Rizwan ataupun grup Cikgu Maaz ni. Saya di sini saya nak ucapkan terima kasih lah pada semua yang hadir pada malam ni, dan saya nak sampaikan bahawa fizik, jangan ingat bila sebut fizik je pegang kalkulator. Bila sebut fizik pegang kalkulator tekan, bukan. Fizik ada hukum, ada relationship, ada calculation, ada apply law, apply hukum. Ada 4 benda dalam fizik ni yang kamu kena tahu. Dan nampak tak, soalan pengiraan tak banyak pun. Yang banyak ialah soalan konseptual. Soalan konseptual.